Baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini, kita bertemu dalam sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, dan dilapangkan dada kita, dibuka fikiran kita untuk kita dapat memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini, kitab Al-Hikam. Kalau ada yang nak lagi buku, ada sebenarnya, tapi tak bawa lah hari ni, cuma boleh bagi tahu next kalau ada yang nak. Nampak ada yang tak ada buku. Baik. Jadi kita bincang kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam sampai kepada hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima muka surat 10. Baik, ni kita selalu sebut kan, Al-Hikam ni hikmah kan, bincang tentang hikmah-hikmah. Maksudnya dia menghimpunkan kata-kata hikmah. Jadi nak faham kata-kata hikmah ni, kita kena asah sikit. Kita punya minda kan, minda kita kena tajam sikit untuk kita lebih berfikir. Jadi ayat dia penuh hikmah. Kita ayatnya kita kata ada makna yang mendalam, istilahnya deep gitu kan, deep, makna yang mendalam. Baik, kita tengok hikmah yang kelima, rezeki yang sudah ditetapkan. Hikmahnya, ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala ni garis dia terdouble ni. Ala dia satu baris je, ya dia pula tak ada titik sepatutnya. Kalau tidak dia jadi ali tu lain pula mana. Baik, dalilun ala intimasil basirati minka. Kita baca sekali lagi, ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati minka. Sesungguhnya, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basirah, iaitu mata batin. Okey, setakat ni kita ambil perkataan dulu, istilah dalam tu. Yang pertama, ijtihaduka fima dhumina lak. Ini potongan yang pertama. Maksud dia, kesungguhan kamu dalam mengejar apa yang telah dijamin untukmu. Takat tu? Boleh? Apa dia tu? Ijtihaduka maksudnya ijtihad kan? Ijtihaduka maksudnya kesungguhan. Daripada perkataan jihad. Jihad tu makna asal dia sungguh-sungguh. Kan? Jadi siapa yang berjihad, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam hidup dia. Jadi tengok medan lah. Yang berjihad di medan perang, maknanya dia sungguh-sungguh kat medan perang. Jadi kalau dia pergi medan perang tapi lepak-lepak, main TikTok, joget-joget, ada kan? Ada tentera Israel kan? IDF ni main dekat medan perang tu, sembang-sembang, lepak-lepak, santai je. Tiba-tiba kena tembak. Dari santai maknanya dia tidak jihad sebenarnya. Untuk dia pun, dia tak jihad di medan perang. Orang yang jihad di medan perang ni memang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berfikir strategi, kemudian doa, mohon pada Allah, dan usaha dia tu betul-betul. Sampai tahap yang macam pejuang-pejuang Al-Qassam buat, boleh mencipta senjata sendiri. Itu baru sampai sungguh-sungguh betul. Sebab kalau tidak, kalau tak ada senjata, mana boleh perang? Tak mungkin kita perang dengan diri kita sendiri, dengan badan kita saja. Itu tak mungkin. Betul ada orang yang semangat ni. Kat Malaysia ni banyak orang semangat. Kami nak pergi berjuang, nak pergi berjihad. Kami nak daftar nama, nak pergi sana. Kita tanya balik. Senjata nombor satu, senjata tak ada lah.
Tapi ada tak kemampuan angkat senjata? Minimum lah boleh angkat senjata gitu. Sebab nak pergi perang kan, boleh angkat senjata. Boleh tak? Kalau tak boleh angkat senjata, tak boleh pergi perang. Sebab maknanya kita bukan nak pergi berjihad, kita nak pergi main-main kat sana, menyusahkan orang kan. Sebab sebenarnya kalau mungkin ada yang biasa menembak ke apa kan, dia kan memang kena belajar lah kalau yang tu kan. Cuma kita taklah menembak kan, benda tu nak kena ada lesen semua. Mungkin polis dulu biasalah kot kan. Dia kan bila kita nak tembak apa lagi yang besar-besar, Yasin 105 semua tu kan, itu memang das ni tolak ke depan, tapi kita tu kena kuat untuk tahan sebab dia ada pantulan. Dia akan tolak badan kita ke belakang. Maksudnya memang kena ada ilmu dia kan. Ni yang at least memanah sekarang ni kejap lagi kan kita nak manah insya-Allah. Yang rasa takut manah, ada orang rasa macam takut, tak mau kot, pergi je tengok. Tak apa, tengok je tak apa. Kita kira kita open lah, at least paling kurang mungkin balik boleh cerita kok anak cucu ke kan, berminat ke. Kita mungkin dah tak larat, tak apalah kan, kita boleh bagi generasi kita lepas ni. Sebab memanah buat masa ni memang dikatakan sebagai sukan. Dikatakan sukan. Nabi tak pernah sebut benda tu sukan kan. Cuma memanah ni kita kena ingat, dia dianggap sebagai sama status dengan majlis ilmu. Jadi majlis memanah nanti itu Nabi sebut, ada hadis dia. Di antara dua sasaran panah, maksudnya kita ada target dan kita memanah kan. Tengah-tengah tu nanti kita akan berjalan untuk kutip anak panah. Itu tu disebut sebagai majlis ilmu. Itu taman syurga. Maknanya sama pahala dia macam kita duduk dalam kelas kat masjid. Cuma yang tu outdoor. Jadi ni kesungguhan dalam kita bekerja, kesungguhan dalam kita melakukan sesuatu. Baik, itu kalimah ijtihaduka. Kemudian fi madhuminalak, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang telah dijamin untuk kamu. Baik, apa dia yang dijamin untuk kita? Rezeki. Rezeki kita Allah dah jamin. Kan memang dah ada kan dalam takdir kita kan. Di Lauh Mahfuz lagi dah ditulis kan tentang apa yang ditulis di Lauh Mahfuz? Jodoh pertemuan. Kemudian banyak hidup. Hayat. Antara hidup dan mati kan, maknanya kita punya ajal kan, yang ketiga rezeki. Jadi rezeki kita memang dah ditulis. Kita semua ada rezeki masing-masing. Sebab tu tak ada orang boleh kata nanti kalau ada anak lagi kan, macam mana kita nak bagi makan dia. Dok, anak tu bila dia lahir je dia dah ada rezeki dia. Ada orang lagi nampak nyata, setiap lahir satu anak naik pangkat lah, naik gaji kan. Maknanya dia naik pangkat, naik gaji bukan duit dia, duit anak tu. Anak tu punya rezeki yang Allah bagi melalui ayah dia. Jadi ayah dia naik pangkat kan? Kalau mak dia yang duduk menafkah, boleh jadi mak dia yang duduk naik pangkat, tambah gaji. Ataupun mungkin mak ayah tiba-tiba dapat anak je, hilang kerja. Macam mana pula rezeki anak tu? Ada rezeki kot lain. Tiba-tiba orang tengok hilang kerja, orang kesian, orang pun bagi kan. Itu rezeki dia lah. Dia namanya rezeki ni, dia bukan mesti benda yang kita usahakan. Ada benda yang datang sendiri pun rezeki. Rezeki ni yang penting adalah sesuatu yang boleh untuk kita manfaatkan. Itu rezeki. Jadi rezeki ni kadang-kadang dia bukan mesti halal juga. Tak halal pun masih lagi disebut sebagai rezeki dia. Cuma tak berkat lah bila tak halal. Sebab tu kita kata binatang ada rezeki masing-masing. Ada binatang yang memang dia makan sampah, jadi tak ada orang marah dia. Sebab dia makan sampah kita, dia bersihkan sampah lah ibaratnya, orang tak marah dia. Gagak contohnya, burung gagak ni makanan dia bangkai dan sampah. Jadi dia tak ada masalah dengan kita. Kita tak benci burung gagak, kecuali sebab dia hitam. Ada orang tak suka sebab dia tak comel. Itu lain cerita. Tapi kalau kucing, memang ramai orang sayang kucing, tapi ramai juga orang benci kucing. Sebab dia suka curi kan. Dia tak makan sampah kita. Yang dia ambil ikan dalam singki kita, ikan atas meja makan baru siap masak kan, kita marah. Tapi itu rezeki dia. Jadi rezeki ada cara masing-masing. Semut lagi lah orang benci. Kita baru beli gula, terleka sikit, lupa nak simpan dalam tepung, habis dia makan kan. Padahal dia buat kerja dia, tapi tetap dia sebut itu rezeki dia. Jadi rezeki ni ada banyak kaedah kan. Baik, sekarang ni Allah dah bagi rezeki, jamin. Allah jamin kat kita, tak ada mana-mana makhluk kat dunia ni yang tidak ada rezeki.
Semua makhluk, apalagi manusia, memang ada rezeki dia. Dan itu dah dijamin dengan makna kata, kan diumpamakan macam burung kan. Burung ni keluar pagi dalam keadaan dia tak tahu nak pergi mana. Kalau kita yang kerja pejabat ni kan, pagi keluar, dia tahu nak punch in kat pejabat mana. Dia tak tersilap pejabat orang lain. Tapi burung, dia tak tahu nak punch in kat mana. Kan? Nak punch card dia kat mana burung? Burung atas pokok depan rumah kita tu, pagi dia keluar, dia pergi mana? Dia tahu tak dia nak pergi mana cari makan? Dia tak tahu. Tapi dia balik dalam keadaan kenyang, cukup makan. Dan binatang dengan hebatnya, binatang tak pernah makan lebih daripada keperluan dia. Dia kalau kenyang dia akan berhenti. Manusia teruk pada tu Manusia kalau kenyang makan lagi. Selagi nampak sedap pun makan ni. Binatang dia takkan makan kalau dah kenyang. Sebab itulah, itu kunci rahsia kenapa manusia boleh bela binatang seganas mana pun. Sebab tahu kunci dia, asalkan dia kenyang, dia tak buat masalah. Pasal apa? Ada satu kajian, ada buaya makan orang Buaya ni sebenarnya makanan dia udang. Udang kat sungai. Dia duduk sungai, makanan dia udang. Sebab tu ada teknik, siapa nak cari tempat udang banyak, cari tempat ada buaya. Jadi orang tak cari dah sebab ada buaya kan. Ni udang sungai lah kan, sungai. Jadi kenapa tiba-tiba buaya naik atas darat sampai makan makanan darat? Itu termasuklah ayam, dan ada manusia juga kena. Ada orang yang pencinta alam ni, dia buat kajian. Sebenarnya kenapa? Sepatutnya tak. Sepatutnya binatang takkan makan orang. Kita duduk dengar ular telan orang semua. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia lapar. Dia cari makanan. Dan makanan di tempat dia telah dibinasakan oleh manusia. Jadi sebenarnya manusia yang menghancurkan kita sendiri, bukan binatang tu. Jadi buaya tadi, pasal apa dia tak cukup makan kat tempat dia? Pasal pencemaran sungai, menyebabkan udang-udang yang sepatutnya ada banyak tu mati. Dia tak cukup makan, dia mula naik atas darat. Mula-mula ayam pun tak banyak dah kan. Ayam sekarang mana ada dekat lepas-lepas macam dulu kan. Ayam kampung lepas. Itu buaya cukup makan ayam yang terlepas-lepas. Sekarang ayam dibela, ayam kampung tak banyak dah. Ayam kampung yang bebas tu kan, tak banyak kan. Ayam kampung bebas ni sebenarnya sihat. Kalau kita nak makan ayam, kita kata ayam kampung lagi sihat pada ayam bandar. Tapi sekarang ayam kampung pun ada orang ternak. Ayam kampung pun gemuk juga sekarang kan, sebab dia bela juga, dia suntik juga kan. Yang paling sihat ayam kampung yang bebas. Dari satu sudut, badan dia memang sihat, dia tak kumpul lemak sebab dia berlari sana sini. Kemudian yang kedua, makanan dia organik, dia makan cacing. Kita pula dengar, dia makan cacing. Tak mau cacing. Padahal antara cacing dengan dedak, mana lagi sihat? Cacing. Cacing organik jangan main-main. Cacing orang buat kosmetik. Silap bila kita tak tahu protein cacing protein ni. Jadi ayam makan cacing, sihatlah badan dia. Kita tak mau tengok dia kuih-kuih tanah tu tak apa benda lah dikutip-kutip makan kan. Tak, itu yang bagusnya, itu yang sihat. Jadi ayam tu sihat. Telur dia pun sihat. Itu dari segi fizikal dia sihat. Kemudian mental ayam tu pun sihat. Sebab kita boleh bayangkan kalau ada orang yang bebas dengan yang dikurung, mana lagi sihat otak dia? Yang bebas. Yang dikurung tu stres. Jadi dia sihat dan dia kena matahari, dia cukup vitamin juga zat badan dia. Itu ayam kampung. Tapi ayam kampung yang betul lepas, tu susah cari lah. Susah nak cari. Saya balik kampung kadang-kadang order juga orang yang bela kampung kan. Tapi jarang dapat juga sebab dia kadang bela bukan untuk jual kan. Sendiri. Jadi kita nak tu macam kena merayu sikit kan. Susah nak dapat. Telur ayam kampung pun sekarang ada orang jual, tapi pelik telur ayam kampung dia boleh sama saiz. Maknanya dia bela juga, suntik juga ayam dia. Jadi kalau balik kampung, saya suka order telur ayam kampung yang memang orang tu bela ayam, yang telur dia tu, ayam dia tu bertelur dekat pasu bunga, kat atas kursi kan. Ada kan yang kampung betul tu macam tu, dia kena kutip. Yang kadang-kadang pecah tiba-tiba depan pintu rumah kita sebab dia bertelur atas rak kasut. Telur dia jatuh. Yang tu yang betul-betul asli. Ini telur yang betul-betul sihat. Yang sekarang ni telur pun disuntik supaya paksa cepat keluar. Ayam tu disuntik supaya keluarkan telur banyak, macam-macam. Itu semua yang antara yang merosakkan badan kita, merosakkan makanan dan badan kita.
Baik. Jadi itu maknanya yang dikatakan rezeki. Ayam ada rezeki dia. Kalaupun kita kata kita tak bagi makan ayam, macam mana dia nak hidup? Lepas je dia akan hidup. Sebab dia ada rezeki dia. Maksudnya selama kita ni masih ada jatah atau ukuran rezeki kita dah dicatat, maka selama itulah kita akan terus hidup. Jadi kalau kita mati, maksudnya memang rezeki dah habis. Dan bila kata rezeki dah habis, maknanya akhir hayat dah lah. Sebab tu tak payah risau. Kalau memang kita kata dalam bab rezeki ni, maknanya Allah dah jamin. Dengan makna kata sekarang ni ayat ni kata kesungguhan kamu dalam mencari apa yang Allah jamin. Maksudnya kamu ni terlalu beria sungguh-sungguh sangat untuk cari rezeki. Itu tanda apa? Tengok dalam ni, wa taqsiruka fima tuliba mink. Itu potongan yang kedua. Dan juga kekurangan kamu atau kelalaian kamu dalam melaksanakan apa yang dituntut daripada kamu. Baik, lalai ni makna apa? Leka kan? Leka, lalai, banyak belalai. Maksudnya berpindah-pindah lah kepala kita tu, tak fikir, tak fokus gitu. Kita fikir sana, fikir sini, benda-benda yang tak sepatutnya. Baik, kita lalai daripada berfikir tentang apa yang sepatutnya. Baik, kita leka. Baik, apa yang sepatutnya kita fikirkan adalah fima tuliba minka. Ada sesuatu yang Allah tuntut daripada kita. Baik, apa dia yang Allah tuntut daripada kita? Kesungguhan, usaha. Usaha, bekerja, ibadah, konsepnya ibadah. Dan ibadah tu kena bersungguh, ibadah tu kena diusahakan. Dan ibadah yang kita buat tu Allah tuntut kita untuk ibadah. Jadi sejak kita lahir sampailah kita balik, itu proses penyediaan seorang individu manusia, yang penyediaan tu ibaratnya kalau kita kata kursus persediaan. Kursus persediaan tu bermula sejak lahir sampai balik. Itu jadi tanggungjawab mak bapak dia secara khusus. Secara umum jadi tanggungjawab kepada semua individu kita. Jadi sebab tu tak ada masalah kita, anak kita ke anak orang ke, tanggungjawab kita adalah mendidik. Sama. Cuma kalau ibu bapa dia ada khusus, didik anak dia itu khusus. Tapi didik anak orang ada tanggungjawab umum, yang tetap ada tanggungjawab tu. Sebab tu macam di Palestin, di Gaza, banyak anak yatim piatu. Dan mereka tu bila memahami konsep Islam yang sebenar, anak-anak tu tak rasa pun dia yatim piatu. Sebab semua ibu bapa di sana akan merasakan anak-anak itu adalah anak-anak mereka, tanpa membezakan. Anak aku, anak dia. Kalau anak aku jahat macam mana pun, dia tetap baik. Anak orang buat silap sikit je jahat. Kalau anak kita nakal, kita cari ubat kan, pergi cari doa kan, nak bagi anak kita baik. Anak jiran nakal, kita tutup pagar. Kita benci sangat, geram. Maksudnya kita membezakan anak kita dengan anak orang. Ini konsep dia. Semua anak-anak dalam dunia adalah di bawah didikan semua kita. Semua sama. Sebab ingat balik, di luar mahfuz sana, dia bukan anak kita, anak itu bukan anak orang tu. Semua individu kita adalah individu masing-masing. Kita bukan anak siapa-siapa, kita bukan mak siapa-siapa masa kita kat luar mahfuz. Masuk ke bumi ni, barulah kita jadi ada status. Barulah kita jadi anak orang, dan kita jadi mak orang, nenek orang. Ada yang jadi mak kucing. Dia dengan kucing dia boleh panggil mama. Dia ni mama kan. Mari sini, cing, mama datang ni. Mama lagi. Tak apalah, maknanya ibu. Kita status ibu. Baik. Jadi maknanya bila kita kata kita ni dituntut, ada benda yang dituntut, proses persediaan tadi dari tempoh lahir sampai ke balik, itu tempoh persediaan untuk kemudiannya dia mampu melaksanakan tugas ibadah selepas daripada balik. Hari ni kita boleh cek. Kita dulu masa didik, mungkin anak dah besar-besar kan, dulu ada tak kita fikir tu persediaan selama tempoh daripada dia bayi sampai dia balik tu, itu adalah tempoh persediaan untuk anak ini mampu nanti buat tanggungjawab dia, tanggungjawab ibadah dan tanggungjawab khalifah. Itu tanggungjawab manusia. Jadi sebab tu kalau betul cara didikan, anak lelaki sepatutnya sebaik saja balik, dia sudah boleh bertanggungjawab. Sebab tu dalam Islam, kalau lelaki dia boleh kahwin sebaik saja balik. Cuma kat undang-undang Malaysia tak boleh. Sebab kita pakai undang-undang British. Undang-undang British dia ada umur. Dia orang kan tak ada panduan wahyu kan. Jadi dia tak ada istilah balik dia.
kan. Bagi dia dewasa umur berapa, dia definisikan anak dewasa. Jadi kalau umur 15 di definisi barat, definisi British masih lagi kanak-kanak. Ada ni umur berapa? Nampak muda. Umur berapa? Berapa? 13. 13. Dalam definisi tu kanak-kanak. Definisi British kanak-kanak. Kalau buat jenayah, juvenile. Tapi dalam Islam dah balik kan. Dalam Islam dah dewasa. Jadi dewasanya lelaki dan wanita tak sama. Sebab sebenarnya memang proses kejadian dan proses perjalanan hidup lelaki dan wanita beza dari dalaman kita kan. Kalau nak tengok kita faham masa kita kecil-kecil lagi kan, tengok antara hukum fiqh, kencing anak lelaki yang umur 2 tahun dengan anak perempuan yang umur 2 tahun beza status kan. Kalau anak lelaki dia masih anggap najis mukhaffafah, boleh bersihkan macam tu je. Kalau anak perempuan tak boleh dah. Dia dah kira najis yang kena bersihkan, cara bersihkan najis. Maknanya dari segi sistem production dah beza dah lelaki dengan perempuan. Perempuan lebih cepat matang, tapi cepat berhenti matang juga. Dan sebab tu kalau dari segi ketinggian kita tengok, kalau skala rendah biasa perempuan lebih tinggi pada lelaki. Siapa mungkin bekas cikgu kan, kita tengok kalau pelajar-pelajar sekolah rendah, pelajar perempuan akan lebih tinggi pada lelaki. Ini umumnya lah, bukan semua. Sekali lagi kita kena sebut. Sebab ada orang dia kata, oh ni tak boleh apply kat semua orang. Dah, memang semua benda tak boleh apply kat semua orang. Sebab manusia berbeza. Tetapi kita ada kaedah umum. Kaedah umum kena apply. Quran pun pakai macam tu. Contoh kita kata, Quran kata apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada wanita. Dah tentu kita akan jawab, suami aku tak boleh pimpin aku pun. Ada kan? Ada orang fikir, suami kita tak boleh memimpin pun, tak pandai memimpin pun. Tengokkan anak lelaki dengan anak perempuan kita lagi berkepimpinan. Kita kata, kalau gitu orang lelaki ni kita tak boleh apply kat semua orang lelaki lah. Bukan semua orang lelaki pemimpin. Dari satu sudut memang manusia berbeza. Memang tak semua orang lelaki mampu memimpin. Tak semua orang lelaki mampu memimpin. Tetapi Quran sebut macam tu. Quran tak kata pun tak semua lelaki memimpin, tapi lelaki adalah pemimpin. Tak. Memang kaedah ni nak bagi tahu lelaki adalah pemimpin umum. Nanti akan ada special case. Ada lelaki yang memang tak mampu memimpin. Ada rumah tangga yang isteri dia pimpin, suami dia follow je semua. Ada kan? Tak ada kat sini kot dah. Baik, itu maknanya ada situasi. Jadi bila kita sebut tentang satu kaedah, misalnya kita kata kaedah umumnya wanita, perempuan waktu dia usia masih bawah 12 tahun, biasanya wanita akan lebih tinggi pada lelaki. Umumnya, jangan pilih seorang-seorang lelaki pendek kita banding dengan perempuan pendek. Perempuan tu akan lebih pendek pada lelaki. Umumnya macam tu. Baik, kemudian sampai satu umur bila lelaki mula balik, dia punya ketinggian laju. Laju tiba-tiba kita baru tak jumpa setahun, 2-3 tahun tak jumpa, tu dia kita melangak dah muka kan, kepala nak tengok dia tu dah ke atas dah. Dulu tengok gini dia 2-3 tahun je. Tu orang lelaki dia laju cepat, dan kemudian dia lambat juga berhenti tinggi dia. Perempuan lagi cepat berhenti tinggi. Jadi yang dulu mungkin masa darjah 5 dia lebih tinggi daripada kawan dia, tengok-tengok bila jumpa semula masa umur 30, lelaki tu lebih tinggi pada perempuan. Hari ni pun kita boleh kata umumnya lelaki lebih tinggi pada perempuan kan. Umumnya. Sekali lagi umumnya. Tapi memang ada lelaki yang lebih rendah pada perempuan. Kan? Cuma tu tak umum lah, jarang-jarang. Tengok perbandingan juga. Kalau dah banding dengan perempuan tinggi banding dengan lelaki pendek, memang perempuan tu tinggi lah. Kan? Baik. Tapi kadang kalau kita tengok dari jauh kan, orang lelaki ni kadang-kadang kita nampak rendahnya dia, yang perempuan tu nampak biasa-biasa je. Tapi bila dia sebelah, perempuan tu lebih rendah pada lelaki. Kadang fikir, maknanya Allah cipta ada postur tubuh gitu. Postur tubuh kita yang menyebabkan lelaki boleh nampak lebih rendah walaupun sama tinggi. Kan? Jadi kadang-kadang misal kata suami isteri nampak dua-dua ni sederhana, ketinggian dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tapi bila berdiri sebelah suami dia tetap lebih tinggi pada isteri. Kadang ada juga nampak perempuan tu tinggi, suami dia rendah, dia berdiri sama tinggi. Itu memang kita nampak macam tu. Baik. Jadi itu yang disebut sebagai apa yang Allah tuntut daripada kita. Jadi Allah tuntut daripada kita adalah usaha ibadah. Itu dia tuntut. Baik, sekarang ni sambung dua ayat ni. Ijtihaduka fi madhumina lak wa taqsiruka fi ma tuliba mink. Sambung dua ayat ni maksudnya ialah
usaha kamu yang bersungguh-sungguh dalam mencari apa yang Allah dah jamin. Kita pendekkan apa yang Allah dah jamin ialah rezeki. Baik. Usaha kamu sungguh-sungguh sangat, struggle sangat kamu untuk cari rezeki. Dalam masa yang sama kamu lalai untuk melakukan usaha. Itu tanda apa? Ada sebut dalilun alam timasil basirati minka. Itu adalah dalil. Dalil tu petanda, petanda bahawa kamu ni buta mata hati. Basirah, kita dah cerita basirah sebelum ni kan? Ingat lagi? Ada basirah, ada nadhirah. Jadi pandangan kita ni ada dua jenis. Satu basirah, satu nadhirah. Kalau nadhirah pandangan mata kasar, kalau basirah pandangan mata hati. Ingat sebelum ni kita dah cerita kan? Yang kita belajar Al-Hikam ni nanti ujung-ujungnya kita nak cari yang basirah tu, nak dapatkan mata hati. Basirah ni kalau nak dapat kan, maknanya nak bagi ada basirah ni, kaedahnya kena follow cara yang Allah bagi. Sebab ada orang dia berasa dia ada basirah, maksudnya dia berasa dia boleh baca orang. Kita duk berasa banyak ni kita tak pasal, kita berasa gini. Contoh ada orang tu contohlah kan, dia tak datang kenduri kita. Kita panggil, kita jemput dia, dia tak datang. Hari lain kita jumpa dia, kenapa tak datang kenduri? Kita tanya. Dia kata hari tu tak sihat. Biasa tak terjadi. Kita balik rumah, kita cakap dengan suami ke dengan anak-anak kita. Kita kata akak tu Kak Noh tu, ada Kak Noh sini ke? Ada. Bunyi ketawa tu macam ada Kak Ah lah. Kak Ah tu kan, kita tanya dia hari tu kenapa tak datang kenduri. Dia kata tak sihat. Tapi sebenarnya kan kita tahu dia memang tak nak datang. Biasa tak? Biasa kan orang mentafsirkan macam tu, padahal orang tu dah cakap dah dia tak sihat. Kita pergi tafsir seolah-olah kita tahu apa yang berlaku di belakang tabir. Kita kata sebenarnya dia memang tak nak datang. Dia memang tak suka kita. Kan dah lama dia tak suka kita. Habis panjang-panjang lah dia tafsirkan. Ni banyak orang perempuan buat gini. Hati-hati kan? Tengok katalah tengok anak menantu kan, sama juga tu kan. Jadi akhirnya apa saja yang orang jelaskan kepada kita, semua kita block, semua kita tak pakai. Yang paling betul ialah apa yang kita fikirkan. Hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat macam tu. Jadi misal kata orang tu main depan kita, dia cakap yang kita tanya khabar, dia senyum semua, dia balik je, kita pun cakap dengan orang, kita kata dia tu tahu tak, nampak je depan senyum-senyum dengan kita, padahal dia tu kat belakang tikam belakang tu. Mana kita tahu dia tikam belakang? Kadang kita tak dengar cerita pun, kita agak-agak, ataupun kita dengar cerita, orang cerita kat kita, mana kita tahu benda tu betul ke tidak? Tak ada bukti. Kena ingat, setiap tuduhan mesti ada bukti. Itu kaedah dalam Islam. Jadi maknanya untuk kita mengatakan dia tu sebenarnya gini, sebenarnya tu kita mentafsirkan keadaan dia. Jadi orang tu terangkan kita kat depan, orang tu bagi tahu kita kat depan, kita kata tak, dia tu cakap je macam tu, sebenarnya macam ni. Sebenarnya tu maknanya kita seolah-olah menganggap kita ni ada mata hati, seolah-olah macam kita boleh baca orang, baca sebenarnya apa yang dia nak sebenarnya kat belakang, tapi sebenarnya yang kita pun belum pasti. Ini selalu berlaku. Misal katalah kita bersangka buruk dengan orang tu. Kita katalah orang tu cakap satu, kita kata awak ni sombong cakap macam tu. Kita tuduh dia sombong ni. Dia berkata tak, sebenarnya tujuan saya cakap adalah supaya untuk bagi tahu kepada awak, supaya awak sedar. Contoh kan, kita bagi tahu niat hati kita. Sombong tu kan benda dalam hati kan, perasaan, tuduhan kan. Jadi yang bercakap tu dia kata saya bukan nak cerita tentang benda-benda ni, saya sebenarnya nak bagi pengajaran dan saya nak bagi tahu kat awak yang sebenar gitu. Tak ada niat langsung perasaan nak membanggakan apa yang ada kat saya. Contoh kan, kita kata gitu. Dia pun kata tak apa, cakaplah apa je, tapi saya tahu apa ada dalam hati awak. Tu yang macam tu, kita berasa macam kita tahu belaka hak ada balik tabir, hak ada dalam hati orang. Itu dia bukan basirah. Kita tak panggil basirah. Kita tak panggil dia mata hati, kita panggil dia perasan. Dan bahayanya dia memang akan bawa kepada suudzon, sangka buruk, bawa kepada akhirnya menuduh. Dia pergi lebih jauh jadi tuduh. Sebab sangka buruk itu benda yang kita baru perasaan je. Biasanya sangka buruk kita akan cerita ke orang kan.
Dia takkan main dalam fikiran kita, hati kita betul boleh senyap tidur macam tu je dah. Kita akan cerita. Scammer macam mana? Dia gini kaedah. Tadi kan sangka buruk tadi yang kita duk cerita sangka buruk semata-mata, pentafsiran kita semata-mata. Baik, kalau scammer, dalam Islam ada satu lagi kaedah namanya waspada. Waspada ni bermula dengan sangkaan juga, cuma ada beza. Sangkaan yang diikuti dengan tindakan, dan sangkaan tu juga mesti didahului dengan ilmu. Kalau yang sangka yang tadi tu dia tak pakai ilmu, pakai perasaan je. Kata scammer tu kan, scammer telefon, minta duit, apa semua tu kan, macam-macam tu. Baik, didahului dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya ialah ada banyak scammer yang guna kaedah telefon. Dan teknik-teknik scammer apa? Ada teknik dia, kan? Ada polis yang duk buat video bercakap dengan scammer kan, nak bagi tahu ni kaedah teknik-teknik scammer, kan? Ada lagi satu kaedah ni orang biasa buat. Dia nak tawarkan insurans kan. Lepas tu dia kata ni ada takaful. Takaful kan. Takaful ni bagus kan sekarang. Lepas tu cara jawab dia gini. Tak apa, saya tak perlukan takaful sebab saya dah ada ilmu dah, boleh selamatkan saya daripada aksiden semua-semua ni. Ilmu apa tu? Ilmu hitam. Terus dia letak telefon. Saya dah ada ilmu hitam, saya tak pakai dah takaful semua, tak perlu dah. Itu sebab apa jawab macam tu? Bukan dia pakai ilmu hitam betul pun, tapi sebab waspada. Dah tahu dah ada jenis teknik-teknik gitu tu, yang scam-scam macam tu. Ni kadang-kadang nombor telefon kita tiba-tiba dapat grup WhatsApp baru, grup Telegram tu kan, yang suruh ada banyak dah scam cara tu juga kan, dia bagi duit apa. Tapi kali pertama, kali kedua kita memang dapat duit tu. Kan dia janji buat benda ni, nanti dia bayar. Janji buat benda ni, dia buat, dia bayar. Dia bayar betul. Tapi nanti lepas tu dia akan minta daripada kita lebih pada yang dia dapat. Tu ada juga. Jadi kita ada ilmu tentang scammer-scammer ni. Kemudian bila ada orang yang buat benda-benda macam tu, maka kita waspada. Dia bukan seorang lah, sebab ada dasar ilmu dia. Dan kemudian diikuti dengan tindakan. Dalam kita waspada, kita kena jaga-jaga. Maknanya kalau dia suruh bank in, tak payah bank in. Nampak beza? Jadi memang kena ada. Jadi orang beriman ni, dia ada ketegasan dalam kelembutan. Kita ada akhlak yang mana kita ni tak mudah suudzon kat orang, tapi kita ada waspada. Ni kalau nak faham betul dekat Gaza tu, dia faham betul. Sebab itu, contoh gini. Bangsa Israel ni bangsa yang cukup kuat mungkir janji. Kita tahu kan dalam sejarah dia memang habit dia lah, tabiat dia. Janji dengan Allah dia mungkir, janji dengan Rasul dia mungkir, janji dengan Nabi dia mungkir janji dengan ketua dia mungkir, janji dengan sama-sama dia pun dia mungkir janji, apalagi janji dengan musuh. Confirm dia akan langgar. Kita tahu yang tu ada dalam sejarah. Tapi bila dia buat gencatan senjata dekat Palestin, dekat Gaza, boleh tak kita langgar gencatan senjata tu sebab mengatakan Israel memang tukang mungkir janji? Boleh tak kita langgar? Tak boleh. Sebab orang beriman kena berpegang dengan sifat. Sifat kita ialah berpegang dengan janji. Itu sifat orang beriman. Sebab kita dah sedia. Kalau kita dari awal tak percaya dia, tak payah janji. Sebab kita tak percaya dengan orang tu. Jadi bila kita percaya, kita dah letak janji, walaupun tak percaya dengan dia, tapi dalam peperangan memang kena ada lah. Kalau tidak, tak ada pilihan lain. Itu je yang ada. Baik. Kemudian boleh tak kita suudzon dengan mengatakan, oh dia ni memang suka mungkir janji, jadi kita serang je dia walaupun gencatan senjata? Tak boleh. Sebab kita kena pegang dengan janji. Adakah dengan itu maka kita pun dah, kita gencatan senjata, kita senyap lah, kita boleh hidup aman damai, tenang, sekarang boleh makan bebas, sekarang boleh yang sakit boleh pergi hospital semua, kita bebas sekarang untuk 4 hari? Tak juga. Ingat tak ada sekali gencatan senjata tentera Al-Qassam, Humus ni, dia cakap, dia kata, wahai Zionis Israel, kamu boleh menandatangani gencatan senjata, tapi ingat senjata kami tidak pernah disimpan dalam sarungnya. Maksudnya kami tetap pegang dengan janji sebab kami adalah kaum yang berpegang dengan janji, tapi kami sentiasa waspada. Dia warning awal-awal. Jadi siap sedialah kalau kamu nak perang sangat. Ni kami dah sedia senjata kami tak pernah simpan. Tapi kami takkan lepaskan senjata tu kalau kamu tak mula dulu. Akhirnya dia tak berani senyap. Itu hebatnya Islam. Nampak tak ketegasan gitu. Tapi ketegasan yang tidak mengubah kepribadian kita.
tetap kita ni amanah, kita tetap pegang dengan janji, kita tidak suudzon. Walaupun sejarah menunjukkan mereka suka mungkir janji, kita tidak semata-mata suudzon, tetapi sejarah juga mengajar kita untuk waspada. Ni boleh tak apply dalam hidup seharian kita? Kawan kita contoh kan, kita ada jiran yang suka mungkir janji. Janji apa? Janji nak pulangkan tapoi minggu depan, tak pulangkan. Kita berjiran dengan dia 10 tahun dah. Kita tahu dah 10 tahun tu tak pernah berubah kan. Janji pulangkan tapoi, tak pulangkan. Janji nak datang jumpa dengan dia, pasal apa tak datang itu? Lupa. Janji nak hantar barang kat rumah kita, tak hantar. Sebab lupa, selalu lupa alasan dia. Jadi kita dah tahu dia ni memang bukan orang yang boleh dipercaya janji dia. Macam mana nak buat? Cuba apply, cuba laksanakan macam mana yang tentera Al-Qassam buat tu. Susah Itu kena ada betul-betul ilmu yang jelas, tinggi tu. Kita tak boleh juga akhirnya, kita kan akhirnya kalau ada orang macam ni lah, jiran macam ni lah dekat kita kan, akhirnya kita ni rasa macam susahnya hidup ni, susahnya kita yang rimah. Dia ni lah kan, janji tak boleh pegang langsung. Tapi macam mana kalau tak janji? Susah hidup kita ni. Macam mana nak buat? Pendekatan tu macam mana nak buat? Jadi orang ni memang janji dia tak boleh dipercayai. Baik, sekarang boleh tak kita hidup berjiran dengan dia tanpa ada apa-apa janji lagi? Mungkin tak benda tu berlaku? Tak mungkin. Sebab dia jiran kita. Satu dari segi perasaan kita, janji boleh tapi jangan harap sangat. Maknanya kita cuba untuk, dia kaedahnya gini sebenarnya. Kalau boleh kita cuba untuk bagi kepercayaan lagi, bagi lagi gitu, tapi dengan kaedah lah. Maksudnya kita bagi masa sikit. Kali ni dah 10 kali dah janji dia tak boleh diterima, tak boleh dipakai. Memang maknanya dah kategori janji dicapati. Dah kategori memang tak boleh pakai. Habis macam mana kita nak buat? Nanti dia janji lagi. Bila dia janji lagi, kita kena ambil langkah. Contoh, dia janji nak pulangkan tapoi minggu depan. Cuba kita buat term and condition sikit. Sebelum ni kan main terima je janji dia, dah tahu dia mungkin pula. Buat term and condition sikit. Kalau tak pulangkan tapoi, apa jadi? Tu boleh tambah term and condition. Sebab tapoi tu anak saya nak pakai, anak saya nak balik asrama, tarikh tu jangan lewat tau. Kalau lewat anak saya tak sempat bawa. Jadi bila ada macam tu, hari dia tak pulangkan tu, anak kita boleh tolong ketuk pintu rumah dia, "Makcik, saya nak pakai tapoi." Sebab hari tu dah bagi tahu saya nak balik asrama dah ni, nak pakai tapoi. Boleh minta on the spot. Kalau tidak, kita pun serba salah nak minta. Dah kita nak jaga hati orang sangat kan. Itu kaedah, tetap nak jaga hati orang, tapi kita boleh, kita ada ketegasan dan sikit, ada benda yang kita boleh buat. Ataupun kita buat term and condition lain. Contoh, kalau dia tak pulangkan tapoi tu, boleh tak kita tukar benda lain? Pasu bunga akak ni tu saya punya. Tu kasar sikit. Ni apa tapoi tu kau dengan pasu dah. Tak kira saya ambil lah pasu bunga ni. Bunga dia saya boleh ambil semua kan. Nanti kalau tiba-tiba akak pulangkan tapoi tu, saya pulang balik pasu. Boleh. Tu term and condition lah. Contoh je kan. Buatlah benda lain yang rasa-rasa mungkin lebih logik kan. Itu kan bentuk tindakan kita sebab atas dasar waspada tadi. Kalau suudzon, kita pakai suudzon je, janji tak dipakai, habis takat tu je. Lepas tu pegang lagi janji dia. Sampai bila-bila kita ada masalah dengan dia. Pasal tak boleh. Jadi tu makna konsep kita berpegang dengan janji. Dan di situlah kita kata maknanya konsep tadi basirah tadi, konsep kita bukan mentafsirkan apa orang buat, kita tidak menilai apa orang buat, tapi yang namanya basirah ni adalah satu pandangan mata hati yang akan diperolehi oleh orang yang mengikuti langkah-langkah yang Islam ajar. Maknanya Allah bagi tahu dah, Nabi bagi tahu ni kaedah dia untuk nanti satu hari kamu akan sampai kepada basirah. Jadi antara perkara yang paling asas untuk sampai kepada basirah adalah selamatkan akidah kita dulu. Jadi yang kita bincang daripada hikmah yang pertama sampailah yang kelima ni masih lagi dalam bab tauhid, akidah kita. Baik, sekarang kita tengok huraian dia. Penjelasan.
Nasihat bijak ini memberikan pemahaman kepada kita bahawa sebaiknya jangan memaksakan diri untuk mengejar apa yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah Ta'ala atas seluruh makhluk ciptaannya. Sebagaimana disitir oleh Allah Ta'ala di dalam sebuah firman-Nya. Disitir maknanya dinyatakan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Ulang balik. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang melata yang tidak mampu membawa, iaitu mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu juga dia maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 60. Baik, firman Allah yang lain, kami iaitu Allah tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Baik, seorang yang bijak bernama Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, janganlah memaksakan diri untuk mencapai apa yang telah dijamin untuk dicukupi, dan jangan mensia-siakan mengabaikan apa yang telah diamanahkan, iaitu diwajibkan kepadamu untuk memenuhinya. Baik, dalam hadis yang akhir ini penjelasan dia, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba yang apabila melakukan satu pekerjaan maka dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baik, hadis riwayat Abu Ya'la dan Askari. Baik, kita ambil kefahaman yang sekarang ni adalah nak bagi tahu kepada kita, sekarang kita nak tahu kita ni punya mata hati celik ke tidak. Ini ada petanda dia. Petanda dia salah satunya adalah apabila kita lebih fokus kepada apa yang Allah dah jamin. Maksudnya misalnya kita lebih fokus kepada nak dapat rezeki berbanding dengan fokus kepada kerja. Kita lebih fokus kepada nak berjaya dibanding dengan fokus nak usaha. Kita lebih fokus kepada nak kaya berbanding dengan fokus nak buat kerja. Kita lebih fokus kepada nak kenyang berbanding dengan nak dapat nak fikirkan tentang cara dapat makanan. Kita lebih fokus tentang hasil berbanding dengan usaha. Itu tanda kita punya mata hati buta. Hari ni banyak kan? Kalau anak sekolah, yang penting exam dia lulus. Lepas dia lulus exam, kita tak pernah check pun dia meniru ke tak dalam exam dia. Kan? Kita tak pernah tanya pun awak belajar setara mana sepanjang tempoh nak exam ni, awak belajar macam mana. And kita tak pernah check pun orang yang gagal ni dia study ke tidak. Boleh jadi dia gagal tapi dia study teruk. Lagi teruk daripada orang yang berjaya. Orang yang berjaya tu tak study langsung sebab dia memang meniru. Tapi kita semua akan pandang yang hebat adalah yang berjaya. Sebab kita pandang kepada hasil. Dan mak bapak kisah sangat anak lulus ke tak lulus. Dia tak kisah pun anak tu belajar ke tak belajar. Tambah-tambah anak duduk asrama. Kita tak tanya pun macam mana belajar, awak belajar macam mana cara, kan? Tak, yang penting kita kata, ingat exam ni kena dapat 8A. Exam ni kena dapat berapa A. Kita pun sama. Orang banyak fokus nak kaya, dia tak fokus nak buat kerja. Sebab itulah banyak scammer-scammer laku. Scammer berjaya tu pasal banyak orang fikir macam tu. Kira nak kaya je. Ada istilah apa? Duit masyuk. Goyang kaki, duit masyuk. Kita kalau boleh nak gitu. Nak goyang kaki tapi duit masuk. Boleh kaya, orang kaya terkejut. OKT. Orang kaya terkejut. Tiba-tiba kaya. Tu kita suka sangat lah. Tiba-tiba glamour. Meletak-letak nama. Tiba-tiba. Gitu, kan? Hari ni tidur elok-elok je. Esok bangun tidur jadi glamour. Hari ni tidur elok-elok. Esok tiba-tiba rumah jadi emas. Suka tak? Tiba-tiba tiang rumah kita tu, kat depan rumah kita selama ni duk tengok tu, awak lah tiang ni buruk sangat nak kena cat ke apa, besok jadi emas. Suka? Suka tu maknanya kita lebih fokus kepada nak kaya bandingkan nak usaha. Kalau orang beriman dia tak suka. Dia akan kata, lah pasal apa tiba-tiba tiang ni jadi emas, aku dah buat apa? Dia terus akan takut, ya Allah janganlah engkau jadikan ini sebagai ujian dalam hidup aku. Yang kaya tiba-tiba mungkin menyebabkan kita jadi sombong. Jadi kita kalau tiba-tiba dapat benda yang best yang kita suka, dan orang beriman ni dia akan lebih fikir, layak ke kita dapat benda tu? Sebab kita fokus kepada usaha. Sebab tu kalau kita fokus kepada kerja, insya-Allah kita akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan gaji boleh datang sendiri, pangkat boleh naik sendiri kalau kerja sungguh-sungguh. Tapi banyak orang lebih fokus kepada nak naik pangkat.
menyebabkan akhirnya dia jadi kaki bodek, kan? Ada bodek bos, rajin depan bos. Ada satu kajian menunjukkan Malaysia adalah antara negara yang mana banyak pekerja-pekerja dia lebih tunjuk rajin. Dia buat, ada video dia buat, contoh gini, buka laptop, duk naik ni, depan laptop ada handphone, tengok TikTok. Jadi tangan duk gini-gini, padahal mata tengok TikTok, tangan tu kononnya berlakon, bagi bos nampak dia buat kerja. Ada lagi orang menyusun, dia susun barang kan, dia susun ni, katalah ni botol-botol kan, dia tu susun gitu, dia alih-alih tu nak bagi nampak dia buat kerja je, padahal dia bukan hasilkan apa-apa. Sebab fokusnya lebih kepada nak bos nampak dia rajin, nak naik pangkat. Kita kerja pun kita lebih fokus gaji kan. Sebab tu orang susah nak terima kalau dulu dia kerja gaji tinggi, tiba-tiba gaji dia turun, tak boleh terima. Tapi kalau gaji naik, kita semua suka. Padahal kerja kita tak bertambah kualiti pun. Kita kata tak apalah, janji gaji naik. Dan kita anggap berjaya bila gaji naik. Kalau orang tu rajin kerja tapi gaji tak nak naik, kita anggap tak berjaya. Kan maknanya manusia memang selalu pandang hasil. Jadi kita sekarang ni, kita sendiri, kalau kita lebih fokus kepada itu, misalnya kalau dalam rumah tangga kita fokus kepada yang penting bahagia, kita tak kisah pun apa tanggungjawab kita, apa yang kita kena buat dalam sebuah rumah tangga, yang penting aku bahagia. Itulah yang akhirnya dalam rumah tangga kita lebih banyak menuntut hak kita daripada menunaikan tanggungjawab kita. Sebab kita nak kita yang bahagia, kita tak fikir orang lain. Kita nak hasil tu bahagia. Kalau dalam belajar kat sekolah, kita nak berjaya, dapat sijil. Ya, sekarang pun orang selalu pandang sijil kan. Tengok orang tu bersusun sijil kat rumah dia. Wah, hebat dia ni. Sijil tu lah, akhirnya ada orang boleh beli sijil. Ada orang masa tu, dia belajar kan, dia cakap, sijil, takkan nak dapat sijil-sijil akademik ni senang je. Senang macam mana? Saya kata, saya mikir berat tesis tu, nak buat tesis kan. Kata senang je, upah je orang kan, biar dia buat. Nanti last kali kita tengok-tengok tu, dah hantarlah. Rupanya dia buat gitu. Jadi ada orang yang, sebab dia nak hasil, dia nak sijil tu, bukan dia nak ilmu, maka dia tak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalau dalam kuliah pengajian pula, ada orang dia nak hasil dia apa? Hasil dia yang penting orang kata aku rajin pergi masjid. Ini insya-Allah bukan jemaah masjid atau Tayyibin. Jadi akhirnya apa? Janji aku datang masjid, lena pun tak apa. Datang masjid, pergi duduk kat pelosok ujung, pergi toilet, duduk toilet pun tak apa, janji orang nampak aku datang masjid. Tu maknanya kita fikir kepada hasil. Kan? Kalau kita tak fikir hasil, kita tak kisah apa orang kata. Contoh, kita ni datang masjid, tiap kali datang masjid mesti kita sedekah, masuk duit dalam tabung masjid. Tapi tak ada siapa nampak, menyebabkan orang tuduh kita sebagai hajah bakhilah. Dia kata kau ni pergi masjid, selalu pergi masjid tapi tak pernah masuk duit dalam tabung. Kita kisah tak? Kita takkan kisah kalau fokus kita ialah amal. Kita akan kisah kalau fokus kita adalah hasil. Jadi sebenarnya selama kita ni masih terluka hati kita dengan apa kata orang, itu petanda bahawa kita masih lagi terlalu melihat hasil. Kadang-kadang kita buat baik, kita nak supaya orang kata kita baik. Jadi bila tiba-tiba kita buat baik, orang tak kata kita baik, kita kecewa. Sebab kita fokus kepada nak orang kata kita baik. Kan? Nak kata natural, ialah itu sifat manusia. Tapi itulah nak kata maknanya memang kebanyakan manusia tak ada mata hati ni, buta mata hati dia. Sebab tu Islam ni mengajar kita satu prinsip-prinsip yang akan membuatkan kalau kita beramal, kita akan naik status, bukan manusia biasa. Yang terpilih kan ahli syurga lagi sikit pada ahli neraka. Jadi dia memang terpilih lah orang, individu. Sekarang maknanya bila kita tahu benda ni, kita ada mujahadah. Lepas ni bila kita mula rasa terluka dengan hati orang, bisikkan pada fikiran kita balik, wahai diri, engkau sepatutnya tidak fokus dengan apa kata orang. Sebab engkau kan nak pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kenapa engkau sakit dan pedih hati bila manusia kata kat engkau? Cakap balik kat hati kita. Itu bisikan-bisikan hati orang yang beriman. Sebab kita tahu benda tu salah. Benda tu petanda. Memang kebanyakan orang nak cari pandangan manusia. Kita cukup kecewa kalau orang kutuk, dan kita cukup suka kalau orang puji.
Tapi orang beriman yang ikhlas betul, dia tidak kita kata tidak mengecut ketika dicaci dan tidak mengembang ketika dipuji. Maksudnya hatinya sama ada ketika dia dipuji atau dicaci. Itu hati orang yang beriman. Jadi kat situlah nak bagi tahu sekarang ni, dalam hidup kita sepatutnya kita lebih fokus kepada apa yang Allah tuntut pada kita, iaitu ibadah dan juga buat tanggungjawab kita. Fokus yang tu. Jangan fokus kepada nanti dapat apa. Itu yang kita dah pernah sebut sebelum ni, antaranya bila tanya cita-cita nak jadi apa, itu kan maknanya fokus kepada nak dapat apa. Tak fikir pun nak belajar cara macam mana supaya jadi orang yang bermanfaat. Hari ni kalau kita nak bawa kepada kemenangan Islam, kita menuju ke arah kemenangan Islam, kita ubah pola fikir ni daripada anak-anak yang dulunya kita selalu tanyakan soalan-soalan ataupun kita bentukkan dia dengan bentuk acuan yang lebih kepada nak bentuk diri dia tu jadi orang yang misalnya jadi orang berguna, bagus dah, tapi maknanya masih individu kan, dapat hidup senang, kerja bagus kan, nanti kahwin, beranak pinak semua. Kita bayangkan individu, sifat individu. Baik, kita nak bentuk pola dunia masa depan. Kalau ada khilafah tamadun Islam yang sebenar, mindsetting kita adalah nak menjadi peribadi yang paling bermanfaat kepada umat. Cuba set sekarang dalam diri kita sekarang, apa dia yang ada pada diri kita yang kita boleh bagi manfaat ke orang. Semua orang ada kelebihan-kelebihan, cuma kadang kelebihan-kelebihan tu kita guna untuk diri kita je. Sekarang kita nak guna untuk orang. Contoh rajin. Ada orang rajin, dia rajin lah, rajin masak, rajin ngemas, rumah dia je. Sekarang kita fikir manfaat untuk orang lain. Rajin mengemas masjid. Main masjid kemas tu, sejadah ke telekong-telekong, sebab nak fikir manfaat. Kelebihan kita apa lagi? Pandai masak. Pandai masak sama ni, pandai masak duk kira anak cucu balik kita masak sedap-sedap. Sekarang fikir masak untuk jemaah masjid. Bagi je lah kan. Bila-bila kalau bayangkan kalau ada majlis macam ni, balik-balik dapat satu bungkus kuih, best lah. Yang buat siapa dia? Tukang masak kita kan, percuma. Bagi percuma, infak kan. Dan kalau infak duit, takkan nak bagi seorang RM1 kan. Rasa sikit sangat. Bagi kuih orang suka. Jadi manfaat kepada orang lain. Mana apa lagi kelebihan kita ada? Kita semua ada kelebihan. Tak ada orang yang tak ada kelebihan. Kita kata, oh saya tak ada apa-apa kelebihan, saya tak tahu nak buat apa. Itulah kelebihan dia. Kelebihan dia tawaduk. Berasa tak ada apa-apa tu kelebihan. Menyebabkan mungkin orang keliling kita selesa kan. Orang selesa duduk dengan orang yang rendah diri. Dia kena rendah diri ni ada sebab. Satu, paling utama, memang dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa untuk dibanggakan. Jadi dia memanglah tak bangga. Dia tak pandai, dia tak kaya, dia tak rajin, dia tak pandai masak, dia tak erti apa-apa. Jadi memang tak ada apa untuk dibanggakan. Dia akan muncul satu kelebihan yang lain, iaitu rendah hati tu. Cuma kena kawal. Rendah hati jangan sampai jadi rendah diri. Rendah diri ni dengan makna kata aku ni sampah masyarakat. Tu dia sampai rendah diri, sampai rasa diri tak berguna. Tu tak boleh. Tapi rendah hati dengan makna kata saya ada kawan, seorang kawan ni, dia ni orang suruh buat apa pun semua dia buat. Sampai pernah kami, maknanya ni dalam hal persatuan lah kan, persatuan. Jadi kami pergi mesyuarat. Mesyuarat tu negeri lain ibaratnya macam 3 jam naik kereta api kan. Balik daripada situ sampai pintu rumah je, tiba-tiba orang cakap dengan dia, tolong pergi beli pisang kat pasar bawah. Dia ambil duit tu, dia pergi beli. Ni nak buat program kan, jadi ada barang-barang nak kena beli, dia pergi beli. Lepas tu naik atas, tolong buat ni, tolong buat. Dia buat semua padahal dia baru je balik. Penat. Sampailah bila saya tengok macam tu, akhirnya saya duduk dengan dia, saya tanya, Kak, akak tak rasa ke macam akak kena bully? Sebab orang suruh ni, orang suruh ni, semua dia buat. Dia jawab apa? Dia orang tawaduk. Dia kata akak tak reti buat apa-apa dah. Sebab akak tak ada apa-apa nak disumbangkan kepada agama. Ni je akak boleh buat. Boleh sami'na wa ata'na, dia kata. Jadi orang suruh apa pun selagi itu semua untuk kebaikan, dia akan buat tanpa apa-apa jawapan. Itu kelebihan. Sebab dia rasa dia tak reti apa-apa. Dalam mesyuarat pun, kalau dia mesyuarat, dia diam je. Dia tak ada apa-apa pendapat. Memang jenis dia, ni jenis follower tegar. Jadi asalkan leader dia bawa dia kepada kebaikan, dia akan jadi sangat baik. Ingat tumbuk orang tak boleh ke? Dah Hamas tembak orang, boleh kan? Bunuh orang boleh kan? Tapi tengok keadaan lah. Bunuh
Ni kan ganas pula ustazah cakap bunuh-bunuh. Nak kita serta Gaza. Kat Gaza. Dia tak boleh ke tentera Al-Qassam nak bunuh tentera IDF? Boleh kan? Yang tak boleh pergi bunuh orang awam. Tawanan tak boleh dibunuh. Jadi dalam Islam tu memang ada gitu tu. Ketegasan yang Islam tu yang kita kata, kita ni dah jauh daripada kefahaman Islam yang sebenar. Sampai kita anggap asal benda tu orang kata tak baik, kita kata tak baik. Nampak ganas je, kita kata pengganas. Asal perkataan bunuh je ganas. Padahal tentera Al-Qassam bunuh juga. Tapi yang dibunuh tentera IDF. Memang layak untuk dibunuh dalam perang. Maknanya memang boleh. Ada benda-benda yang kita buat mengikut situasi. Polis pun bunuh orang kan. Dan kita nak kata jahat, tak, memang kerja dia. Yang dekat penjara tu, ada kerja dia memang bunuh je. Dia tukang tembak orang yang dijatuhi hukuman mati. Kita tak boleh kata dia jahat. Memang kerja dia. Dan memang itu tempat dia. Jadi maksudnya memang adalah kerja yang macam tu. Maknanya dia, tapi bukannya kata macam alung tu terus datang terus tumbuk, tu salah. Dia ada kaedah, ada step by step dia. Sampailah akhirnya kepada tahap yang paling tegas tu. Jadi nak kena faham lah tu, nak kena belajar. Itu sebenarnya fake jihad tu. Yang hari ni ilmu itu disembunyikan. Orang takut nak sebut. Maknanya kita orang Islam sendiri takut nak sebut fake jihad. Sepatutnya hari ni dengan apa yang ada di Gaza, patutnya kita beranilah sebut. Benda tu memang ada dan kita kena belajar. Bila belajar tu lah tentera Al-Qassam boleh buat macam yang dia buat kat Gaza tu. Kalau tak belajar fake jihad, tak boleh buat macam tu. Macam mana nak kawal perasaan, tak kacau dan tidak menyakiti tawanan, padahal tawanan tu musuh. Itu ada dalam fake jihad. Itu ilmu dia. Jadi kesimpulannya kita ambil sini bahawa hari ni, mulai hari ni kita faham konsep ni, bahawa kita nak lebih fokus kepada tugas kita. Jangan fokus kepada hasil. Hasil berjaya atau gagal tu Allah punya kerja. Jangan ambil kerja Allah. Kalau ambil kerja Allah, kita nak pastikan ni mesti berjaya, apa pun mesti berjaya. Akhirnya hidup kita gelisah. Kita buat sesuatu mesti dapat. Bila tak dapat, kita rasa kecewa. Jadi yang penting kita buat, kemudian hasil dia kita serah kepada Allah SWT. Baik, wallahualam. Mudah-mudahan semangat ni. Nak memanah kejap lagi. Nak memanah ni pun sama lah kan. Yang penting kita memanah. Fokus kepada ni, tangan kita macam mana. Lepas tu nak kena tidak, kita serah pada Allah. Ada doa dia kan. Nanti kita doa insya-Allah. Wallahualam. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.